Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rukun negara buat anda semua. Berikan saya sedikit senyuman. Setidaknya, senyuman manis anda itu mampu mengembirakan hati kecil saya dan hati kecil anda. Saudara, dalam kitab As-Sunan Al-Ilahiyah fi Al-Ummah wa Jama'ah Atwa Al-Afad fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah ada menukilkan seorang raja yang bernama Daitos Tryphon yang memerintah utara Beirut hanya bertahan selama 9 tahun. Pemerintahan yang singkat ini adalah natijah daripada kegagalan menerapkan prinsip taat setia kepada raja yang akhirnya hati dan jiwa rakyat diracuni oleh hasad dan kebencian oleh Atticus Sidicus. Keruntuhan era Helentis Sidicus ini menunjukkan kepada kita tak kala rakyat mempunyai pilihan untuk taat setia kepada raja, kebencian disemai dan dibaja. Akhirnya, erti penyesalan tidak terkata tumbangnya pimpinan sekelip mata. Pilihan yang ada hanyalah berserah pada Yang Esa. Pak kata perpatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Maka, hari ini saya ingin mengajak anda semua untuk kembali percaya bahawasanya rukun negara wadat yang perlu ditepati demi kestabilan rakyat. Saudara, rukun negara jika disusuli tamsilnya oleh Majlis Perundingan Negara membawa maksud satu falsafah bernegara ataupun pendekatan bab ukir ke arah membina sebuah negara bangsa dan mewujudkan sebuah perpaduan yang lebih erat tanpa membezakan perbezaan bangsa, budaya maupun perbezaan agama. Dalam mesyuarat yang telah dipengerusikan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak pada 29 Januari 1970, 5 prinsip rukun negara telah pun dibina, yang mana ianya telah dibahagikan kepada 2 bahagian. Bahagian pertama, menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dicapai. Ada 5 kesemuanya. Pertama, mencapai perpaduan yang lebih erat. Kedua, membina satu cara hidup demokratik. Ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati secara adil dan saksama. Keempat, membentuk sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan. Dan yang kelima, membina masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Di bahagian kedua pula, menggariskan 5 prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Itulah pepatah Arab yang perlu kita pegang. 5 prinsip rukun negara tadi perlulah dipegang dan diamalkan jika 5 objektif yang digariskan di bahagian pertama tadi mahu kita capai. Saudara, wadat yang perlu ditepati. Wadat adalah satu perjanjian yang termenterai di antara 2 pihak atau lebih. Dalam prinsip rukun negara, ada 2 prinsip yang terbentuk hasil daripada perjanjian. Pertama, taat setia kepada raja dan negara. Kedua, keluhuran perlembagaan. Kedua-dua prinsip ini merupakan tunjang kepada pembentukan sebuah negara bangsa yang aman. Suka untuk saya memetik kata-kata Dr. Sherry Johnson, ahli falsafah sosiologi terkemuka Universiti Harvard. Kata beliau, perlembagaan dan juga raja merupakan simbol kedaulatan dan kekuasaan sesebuah negara yang menjadi satu kiblat kepada masyarakat dan pemimpin untuk sentiasa menyantuni dan tertib dalam memerintah sesebuah negara. Jika raja dikhianati, bermakna keruntuhan sesebuah bangsa sedang menanti. Saudara, teras pertama, taat setia kepada raja dan negara. Bercerita tentang taat setia kepada raja dan negara, suka untuk saya bawa anda semua menyingkap kembali sejarah wadat, iaitu perjanjian yang termenterai di antara Demang Debah Daun dan Seri Tribuana yang menjadi asas kepada pembentukan sikap taat setia rakyat kepada Sultan. Dalam perjanjian tersebut, Demang Debah Daun yang mewakili rakyat telah memohon kepada Duli Yang Amat Mulia Seri Tribuana agar jika ada hamba Melayu yang melakukan kesalahan, janganlah dikeji dan dihina. Jika wajar dijatuhkan hukuman bunuh, laksanakanlah ia tanpa memalukan mereka. Manakala Sultan Seri Tribuana telah memohon agar hamba Melayu untuk taat setia kepada pemerintahannya dan keturunannya kelak, dan berharap tidak akan berlaku pertumpahan darah di dalam negeri naungannya dan keturunannya kelak. Maka termenterailah satu wadat yang mengangkat hak rakyat dan kedaulatan Sultan. Saudara,
Dalam titah Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Sultan Azlan Shah, beliau mengatakan bahawasanya raja berperlembagaan merupakan satu sistem pemerintahan yang digunakan dalam kelangsungan pemerintahan beraja. Kelangsungan yang dianggap kolot oleh sesetengah pihak yang rabun sejarah, lalu melakukan taksiran dangkal, memilih untuk tidak mahu mengakui dan kurang mahu mendalami salah silah serta falsafah di sebalik institusi diraja, menjadi punca wujudnya individu dan sesetengah pihak yang cuba mencanai persepsi negatif yang disebarkan melalui media sosial. Demikian juga sikap sesetengah ahli politik yang semakin melampau sehingga sanggup mengheret institusi diraja ke kancah politik kepartian. Ini menjadi satu kerisauan kerana apabila hilangnya taat setia kepada raja, bermakna bangsa kita sedang mengalami keruntuhan. Lihat saja apa yang berlaku di kerajaan Turki Uthmaniyah. Janissary, pengawal peribadi sultan yang dianggap paling setia, telah menjadi parasit. Hilangnya taat setia kepada pemimpin disebabkan kerakusan terhadap 3 harta, tahta dan wanita menyebabkan berlaku banyak kemerosotan sehingga jatuhnya empayar yang banyak berjasa kepada agama Islam. Janissary tak ubah seperti parasit yang memakan dalam diam. Di tanah Melayu si Kitol, pengkhianat musuh bangsa sehingga jatuhnya zaman kegemilangan Melaka si berdebar itu tak ubah seperti gunting dalam lipatan, api dalam sekam yang membakar dalam diam. Kesimpulannya, institusi diraja perlulah dihormati dan dipertahankan kerana ia mempunyai kepentingan dan sama ada dari segi sejarah ataupun nilai kenegaraan. Kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara seperti yang termaktub dalam perkara 32/1 perlulah dijadikan makduk dan subjek dalam hati dan jiwa rakyat. Kerana pada institusi inilah akan tersematnya nilai kesetiaan kepada negara. Saudara, kedua, keluhuran perlembagaan. Bercerita tentang perlembagaan. Perlembagaan merupakan satu dokumen asas undang-undang negara. Jika dilihat perlembagaan persekutuan dengan lebih terperinci, ianya telah dibagikan kepada 15 bahagian dan 13 judul yang merangkumi segenap aspek kehidupan bernegara. Menyingkap kembali sejarah perlembagaan Tanah Melayu. Setelah pulang daripada kota London pada 16 Februari 1956, Tengku Abdul Rahman dan Parti Perikatan punya masa 1 tahun 6 bulan sahaja untuk membina sebuah negara yang aman yang akan dihuni oleh pelbagai kaum. Perlembagaan harus dibina kerana tujuan perlembagaan itu sendiri adalah untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan negara, menjamin garis panduan pembentukan undang-undang, mewujudkan kestabilan negara, menyelaraskan pemerintahan sesebuah negara dan memberikan jaminan dan perlindungan kepada rakyat jelata. Saudara, iktibar perlu kita ambil melihat bagaimana negara Somalia yang satu ketika dahulu pernah menjadi pusat perdagangan dunia pada zaman Mesir Purba. Tapi tahukah anda, menurut Indeks Persepsi Rasuah 2018 yang dikeluarkan oleh Transparency International, menunjukkan bahawasanya negara Somalia kini menjadi negara paling korup di dunia. Hilangnya rasa hormat kepada perlembagaan menyebabkan berlakunya banyak masalah. Pemerintahan diktator tentera menggulingkan kerajaan, menggabungkan parti-parti pemberontak. Kini, Somalia tersenarai dalam 5 negara yang tak punya undang-undang dan tidak selamat untuk dikunjungi. Ini menunjukkan kepada kita peri pentingnya sebuah perlembagaan bagi sesebuah negara. Disebabkan itulah, Suruhanjaya Red telah diberikan tanggungjawab untuk membuat kajian bagi menilai inti parti yang paling sesuai untuk diletakkan dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu supaya tanah yang dihuni oleh pelbagai kaum ini dapat hidup dalam keadaan damai dan aman seperti serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Saudara, kesimpulannya, demi kestabilan rakyat, jika benar kita ingin hidup dalam keadaan aman dan damai, maka berpeganglah kepada janji, tak kira siapa pun kita, rakyat biasa ataupun sultan yang berkuasa. Wadat, Demang, Debah, Daun dan Seri Tribuana haruslah dipegang. Janji kita kepada tanah air tercinta untuk tidak mengkhianatinya haruslah digenggam erat.
janji kita sesama manusia untuk tidak membangkitkan isu perbezaan agama, bangsa mahupun budaya haruslah ditepati. Kerana pilihan di tangan kita untuk jadi manusia yang menepati janji atau memungkirinya. Kerana ingat, manusia yang memungkiri janji akan diingat sebagai pengkhianat sehingga ke mati. Ingat pesan saya. Saat anda ingin melakukan apa keputusan, tariklah nafas panjang-panjang, fikirkanlah akan natijahnya. Kerana pilihan di tangan anda. Baik atau buruk. Hitam atau putih. Hak ataupun batil. Syurga ataupun neraka. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.